Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memberikan taklimat keselamatan di bengkel kimpalan. Yang pertama adalah mengenai pakaian. Pakaian haruslah bersesuaian dan yang penting adalah mengutamakan keselamatan. Anda adalah dilarang untuk memakai sebarang perkakasan seperti jam tangan dan juga cincin, gelang tangan serta rantai bagi mengelakkan risiko kecederaan. Kasut keselamatan adalah wajib bagi setiap pelajar yang menjalankan kerja-kerja kimpalan untuk mengelakkan kecederaan. Contohnya adalah seperti ini. Berikut adalah peralatan yang digunakan semasa kerja-kerja mengimpal. Yang pertama adalah sarung tangan kulit. Okey. Setiap pelajar harus menggunakan bagi mengelakkan sebarang kecederaan sewaktu kerja-kerja mengimpal. Dan perlu dipakai pada kedua-dua belah tangan untuk mengelakkan kecederaan. Yang berikutnya adalah pelindung muka. Pelindung muka ini perlu digunakan pada setiap kali kerja kimpalan dilakukan bagi mengelakkan kecederaan pada muka dan melindungi mata. Ini adalah pakaian lengkap bagi seorang juru kimpal dan dalam menjalankan kerja-kerja mengimpal di bengkel kimpalan. Berikut adalah peralatan yang digunakan sewaktu kerja mengimpal. Yang pertama adalah chipping hammer. Okay. Chipping hammer digunakan untuk mengetuk benda kerja yang telah dikimpal menggunakan chipping hammer. Yang kedua adalah berus dawai. Berus dawai digunakan untuk membersihkan permukaan benda kerja yang hendak dikimpal dan juga membersihkan segala kotoran yang ada di atas meja. Kita akan menggunakan berus dawai. Yang ketiga, kita akan menggunakan, ini dipanggil adalah plier besi, untuk digunakan untuk memegang benda kerja yang panas. Benda kerja yang panas tidak boleh dipegang menggunakan tangan untuk mengelakkan kecederaan. Kita akan menggunakan plier besi ini. Ini adalah mesin kimpalan. Mesin kimpalan merupakan adalah sebuah transformer injak naik, step up transformer, iaitu dia akan meninggikan arus. Kalau di sini kita dapat perhatikan ada dua bacaan. Okey. Di sini adalah low, di sini adalah high. Bacaan ini adalah bergantung kepada di mana kabel ini dipasang. Sekiranya kabel ini dipasang di sini, kita akan mengambil bacaan di sebelah kanan. Di sini ia menunjukkan arus dalam bacaan ampere sebanyak 105. Sekiranya memerlukan arus yang lebih tinggi, kabel ini harus dipasang di channel di sini untuk mendapatkan bacaan arus yang lebih tinggi. Ini adalah satu lagi kabel, iaitu panggil kabel bumi, yang akan dipasang pada meja kimpalan. Dan arus ini boleh dilaras. Okey, di sini adalah pelaras untuk menaik atau menurunkan arus kimpalan. Alright. Berikutnya adalah sudut-sudut di dalam kimpalan. Sudut ini penting bagi menghasilkan kimpalan yang baik dan juga kemas. Okey. Yang pertama, sudut di sini, di belah hadapan dan juga di belakang ini adalah 90 darjah. Bermaksud, kita berada kedudukan begini. Tidak boleh begini dan tidak boleh condong begitu. Dia mesti di sini adalah 90 darjah dan sini juga 90 darjah untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu adalah sudut dari pandangan sisi. Dari pandangan hadapan, begini. Di sini, sudut di sini adalah 60 ke 45 darjah. 45 darjah ke 60 darjah. Tidak boleh kita mengimpal sengit begini, kedudukan condong begini, ataupun dalam kedudukan yang terlalu tegak 90 darjah, kerana dia tidak akan menghasilkan kimpalan yang kemas. Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan sebelum memulakan kerja-kerja kimpalan. Kabel bumi disambungkan kepada meja kimpalan dan elektrod dipasang pada pemegang elektrod di sini. Di sini. Dan barulah mesin dihidupkan. Sebelum memulakan kimpalan, benda kerja
hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Pastikan permukaan yang bersih sebelum memulakan kerja-kerja kimpalan. Setelah itu, barulah kerja kimpalan dijalankan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memulakan proses kimpalan. Proses kimpalan terbahagi kepada dua, untuk memulakan api melalui proses ketukan dan juga goresan. Okey, berikut adalah kaedah ketukan. Apabila kita mengetuk, api akan terhasil. Itu adalah cara mengetuk. Dan yang berikutnya adalah kaedah menggores. Itu adalah dua kaedah asas untuk memulakan api kimpalan. Ketuk, saya ulang, ketukkan. Yang kedua adalah goresan. Okay, dah. Berikut adalah pergerakan di dalam mengimpal. Pergerakan tangan adalah sangat penting dalam menghasilkan kumai yang baik dan juga hasil yang kemas. Ini adalah benda kerja dan saya jelaskan di sini bagaimana pergerakan mengimpal. Yang pertama, pergerakan zigzag. Sepanjang kita mengimpal, kita akan bergerak secara zigzag. Ini adalah lakaran di atas benda kerja supaya anda lebih jelas. Ini adalah lakaran zigzag. Berikutnya adalah pergerakan secara bulat dan berulang. Begini. Ini adalah gerakan-gerakan dalam menghasilkan kimpalan yang baik. Dan gerakan ini haruslah sekata. Ada juga gerakan yang lurus. Lurus dari hujung ke hujung. Kaedah lurus ini biasanya menggunakan arus yang lebih tinggi. Kerana akan menghasilkan percikan api yang lebih besar, lalu menghasilkan kumai yang lebih lebar. Kumai yang baik adalah biasanya bersaiz 2,5 kali ganda daripada saiz elektrod yang asal. Okay. 2 kali ganda atau 2 kali ganda setengah daripada elektrod yang asal. Itu adalah kumai yang baik. Okay. Ini adalah projek pertama yang perlu dilakukan oleh setiap pelajar semester 1. Projek ini dinamakan adalah projek larian lurus, yang mana di plate ini para pelajar harus melakukan satu larian lurus di atas permukaan ini untuk menghasilkan satu kumai yang baik. Jadi saya akan lakukan demo pada anda semua. Okey, berikut adalah hasil kimpalan larian lurus yang saya lakukan sebentar tadi. Setelah dikimpal, kita harus menggunakan chipping hammer untuk melihat hasilnya. Dan harus menggunakan plier besi
Ini adalah hasil kimpalan sebentar tadi, kimpalan larian lurus. Kalau kita lihat bagaimana serpihan ini, iaitu jermang ataupun chipping ini diketuk tadi adalah sangat mudah. Hanya perlahan saja dan dapat menghasilkan kumai yang baik. Oleh yang demikian, anda perlu berlatih supaya pergerakan anda lancar dan juga sekata dalam menghasilkan kumai yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, saiz kumai yang baik adalah 2 atau 2,5 kali daripada saiz elektrodnya yang asal. Okey, di sini kita lihat. Lihat. Ianya adalah 2 kali ganda daripada saiz elektrod yang asal. Bagaimana pergerak elektrod kumai ini terhasil adalah tadi pergerakan elektrod. Pergerakan elektrod saya secara zigzag. Oleh yang demikian yang menghasilkan lebar kumai sebanyak 2 kali ganda daripada saiz elektrod yang asal. Berikut adalah projek kedua bagi pelajar semester 1 yang mengambil subjek kimpalan. Projek yang kedua ini dinamakan sambungan temu, di mana anda dikehendaki mengimpal 2 keping plate yang berbeza di tengah-tengah supaya ianya tercantum. Okey, bagaimana hendak mengimpal ini? Yang pertama adalah kita harus membersihkan permukaan ini terlebih dahulu menggunakan berus dawai, dan berikutnya anda harus melakukan satu teknik yang dipanggil kimpal paku, iaitu tapping welding, supaya ianya benda kerja ini melekat terlebih dahulu. Di hujung ini kita akan kimpal, dinamakan kimpal paku, supaya memudahkan proses-proses kimpalan yang berikutnya. Okey, seterusnya kita akan memulakan proses kimpalan. Itu adalah yang dinamakan proses kimpalan paku ataupun tapping. Dan di sini dianya telah tercantum dan tidak mengganggu proses, memudahkan proses kimpalan kita yang berikutnya. Okey, dan saya akan buat kimpalan penuh lah. Okey. Berikut adalah projek yang kedua, iaitu sambungan temu. Di sini saya akan menggunakan larian secara zigzag untuk memastikan kedua-dua permukaan ataupun kepingan logam ini mendapat sentuhan yang sekata, mendapat larian yang sekata. Saya akan menggunakan larian secara zigzag, gerakan secara zigzag. Kita mulakan sekarang. Ini telah pun selesai. Okey, kita biarkan sebentar sebelum kita memecahkan jermang dengan menggunakan chipping hammer. Okay, saya akan memulakan kerja-kerja memecahkan jermang. Mudah Kalau kimpalan kita baik, kita akan mudah memecahkan jermang ni tadi. Sangat mudah. Dengan ketukan-ketukan yang tidak berapa kuat, dia akan pecah. Tengok Okey, dan menghasilkan seperti yang saya kata tadi, saya menggunakan gerakan zigzag. Dan projek ini telah pun siap. Mana inilah kaedah untuk kita menyambungkan 2 keping logam dengan menggunakan kaedah larian zigzag.